Assalamualaikum. Sebelum ini kita ada dengar bahawa Malaysia bakal masuk ke fasa endemik untuk COVID-19. Namun baru-baru ini kita mendapat perkabaran bahawa perkara ini bakal ditangguhkan. Persoalan dia, apakah itu endemik? Apakah syarat untuk Malaysia masuk ke fasa endemik dan adakah kita bersedia? Jadi dalam video kali ini, kita akan bersama-sama dengan Dr. Edri Aidit, seorang doktor pakar perubatan kesihatan awam, dan beliau bakal mengupas perkara-perkara ini. Apakah itu endemik dan mungkin sedikit perbezaan dia dengan pandemik? Dari segi istilah, endemik itu bermaksud keadaan sesuatu jangkitan ataupun situasi yang mana dia punya paras dia adalah di paras yang stabil dan juga kekal. Dan juga sesuatu negara atau negeri itu boleh hadapi jangkitan tu dan kawal dengan keadaan yang baik tanpa perlu bantuan daripada pihak luar untuk mengatasi jangkitan tu. Untuk kita mengenal apakah itu endemik dari segi COVID-19, kita perlu tahu juga dari segi sejarah penyakit lain yang dahulu lagi daripada COVID-19, sebagai contoh malaria. So malaria ni adalah satu jangkitan parasit di mana ia adalah endemik di negara kita dan juga di banyak negara-negara Afrika. Jangkitan ini dia menjangkiti sel darah merah dan juga boleh menyebabkan jangkitan juga ke hati, kemudian boleh melarat, seterusnya tanpa rawatan boleh menyebabkan kematian. Jadi kenapa disebutkan endemik ni? Sebab paras di negara kita ni, contohnya di Malaysia, kita ada beberapa negeri ataupun tempat di mana malaria itu sentiasa ada pada tahap yang stabil. Kerana apa? Kita telah ada sistem di mana kita punya sistem ini membantu untuk kita kawal lah daripada jangkitan itu merebak secara meluas. Malaria, dia punya jangkitannya terhasil daripada gigitan nyamuk. Contohnya nyamuk Anopheles. Jadi kita ada sistem di mana kita boleh kawal dari segi nyamuk itu sendiri dan juga kita ada mekanisme di mana kita ada ubat untuk membunuh parasit malaria ini. Jadi untuk capai tahap daripada pandemik kepada endemik, dia memerlukan sistem kesihatan yang stabil, mampan dan juga sustainable untuk jangka masa yang panjang lah untuk kita kawal dan kita make sure bahawa level dia adalah level yang stabil. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Okey, adakah Malaysia dah bersedia untuk memasuki fasa endemik tersebut? Untuk kita capai daripada pandemik ke endemik ni, indikator yang telah ditetapkan tak ada dua. Indikator dari segi jangkitan dan juga dari segi kapasiti ataupun daya untuk kita bertindak terhadap jangkitan tersebut. So saya pergi kepada yang pertama. So yang pertama tu dari segi jangkitan. So telah disebutkan jangkitan ni bermaksud risiko untuk COVID-19 tu untuk menular ataupun menjangkiti satu kawasan ataupun satu populasi. Kalau kita tengok trend sekarang ni, kita punya jangkitan adalah lebih kepada komuniti. Kan? So bila di dalam komuniti kita ada kes dalam satu keluarga boleh merebak ke keluarga itu tersendirilah dan menyebabkan kluster dalam keluarga tu. Jadi kalau dengan adanya ketidakpatuhan SOP, keluarga tidak dapat kesan awal tanda-tanda COVID-19. Contohnya dia tidak faham bahawa gatal tekak adalah satu simptom COVID ataupun hilang deria bau. Jadi mungkin dia pergi ke mana-mana, pergi ke rumah jiran ataupun saudara mara dan merebak. Okay, so bila ada kluster yang banyak, ia adalah satu indikator bahawa kita tidak ready, tidak bersedia untuk fasa endemik. Nombor dua, dari segi keterukan ataupun tahap kes kategori endemik ni. So itu adalah antara indikator lah dari segi jangkitan. Tapi kita ada juga indikator dari segi kadar kapasiti untuk kita respon. Contohnya kapasiti makmal, laboratory untuk test, untuk kita buat PCR, untuk kita sahkan COVID-19 dan juga bilangan jangkitan frontliner. So lagi ramai betul kesihatan kita terjangkit bermakna terlalu banyak kes di hospital. Ini adalah berkait rapat dengan bilangan kemasukan kes ke ICU dan juga bilangan kes dimasukkan ke hospital dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Jadi ini adalah kapasiti untuk kita respon. Jadi kalau kita punya kapasiti kesihatan kita telah capai tahap maksimum dan melebihi, bermaksud kita masih belum bersedia untuk masuk ke fasa endemik. Agaknya apa maksudnya untuk kita bila dah masuk fasa endemik ni?
sekiranya negara kita telah umumkan bahawa kita telah secara rasminya masuk fasa endemik ni, sebagai masyarakat Malaysia lah, kita sendiri kena jadikan diri kita endemik. Apakah itu maksud jadikan diri kita ni endemik? Bermaksud cara kita bertindak mestilah constant ataupun kekal dan stabil dari segi pematuhan SOP. Itu adalah sangat mustahak. Dan juga sentiasa beringat bahawa kalau kita dah capai endemik, kita boleh reverse balik dan jatuh pada tahap yang lagi teruk, boleh jadi pandemik semula, sebab nature ataupun sifat COVID-19 ni dia selalu ada peluang untuk dia mutasi. Sebagaimana kita telah dengar baru-baru ini diumumkan bahawa kita ada varian yang membimbangkan, iaitu yang baru, yang Omicron disebutkan. So kita sentiasa kena bersedia. Kita boleh rasa kita selamat, tapi kita sentiasa kena ada sikap norma baru di dalam diri kita. Soalan seterusnya ialah, adakah sampai bila-bila kita akan perlu pakai mask? Sebab kita lihat ada setengah negara dia dah mula tak pakai mask di outdoor. Betul. Dalam indoor dia perlu pakai mask. So bagaimana pula di Malaysia nanti? Pemakaian pelitup muka ni, mask ni, telah menunjukkan trend penurunan kes berbanding dengan yang tidak memakai mask. Kemungkinan besar satu hari nanti kita mungkin tidak perlu memakai mask lagi. Tetapi buat masa ni, data yang telah dikeluarkan oleh WHO, CDC Atlanta di US dan juga banyak lagi kajian-kajian yang lain menunjukkan bahawa disebabkan kadar mutasi ataupun varian-varian yang membimbangkan ni, contohnya Delta dan juga yang terbaru Omicron ni, yang boleh menjangkiti lebih ramai penduduk dan juga boleh escape ataupun dia boleh elakkan daripada efek vaksinasi itu sendiri. Jadi selagi mana kita ada elemen-elemen varian-varian yang bahaya ini, selagi itulah kita, bagi saya, walaupun endemik, kita masih lagi kena ada pendirian bahawa saya perlu memakai mask sewaktu saya berada di tempat yang ramai orang, contohnya. Okey. Jadi untuk jadikan polisi, itu adalah dari segi negara masing-masing, tapi dari segi orang kata budaya amalan, kita perlu perkasakan diri kita sendiri untuk jaga kesihatan bagi saya. Terima kasih Dr. Edri atas penjelasan tadi. Kepada anda yang telah subscribe, terima kasih diucapkan. Kepada anda yang masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan bell button. InsyaAllah kita akan tonton lagi dengan isu-isu semasa.